Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan Manchester United menentang Villarreal dalam final Europa League, yang mana perlawanan berakhir dengan penentuan sepakan penalti. Villarreal menang 11-10, yang mana kedua pasukan sebelum tu terikat satu sama selepas habis masa tambahan. Gol dijaringkan oleh Edinson Cavani untuk Manchester United dan juga Gerard Moreno untuk Villarreal. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa kelemahan Manchester United sehingga mereka kalah kepada pasukan Villarreal pada perlawanan semalam? Pada hakikatnya MU yang menguasai keseluruhan perlawanan, tetapi mereka kalah kepada pasukan Villarreal. Yang pertama, kita boleh lihat daripada gol pertama Villarreal, yang mana barisan pertahanan Manchester United ketika free kick tersebut diambil, mereka gagal untuk buat man to man marking, sehingga mereka lupa untuk memberi perhatian kepada Gerard Moreno yang tidak dikawal ataupun tidak dimarking oleh barisan pertahanan MU ketika itu. Lalu Gerard Moreno menggunakan kesempatan tersebut untuk bergerak bebas dan membuat larian di belakang pertahanan dan berjaya mendapat umpanan daripada free kick tersebut, lalu menyudahkan gol ke dalam gawang pasukan Manchester United. Kita boleh lihat daripada situasi itu, Eric Bailly lebih fokus untuk menjaga Raul Albiol, manakala Victor Lindelof lebih fokus untuk menjaga Trigueros. Padahal Gerard Moreno ketika itu berkeseorangan dan tidak langsung dimarking oleh Eric Bailly. So dalam decision making untuk marking sesiapa dalam kotak penalti ketika itu gagal dibuat dan juga direncana dengan baik oleh barisan pertahanan Manchester United. Tu yang pertama, mereka gagal untuk man to man marking ketika gol pertama Villarreal. Tu paling ketara sebab membolehkan Villarreal untuk menjaringkan gol ketika minit masih lagi 27 waktu itu. Yang kedua, kelemahan ketara lagi untuk pasukan Manchester United ialah mereka mengekalkan corak permainan ataupun gameplay yang sama daripada minit pertama sampailah habis masa tambahan, iaitu mereka menggunakan bahagian kanan Greenwood dan juga bahagian kiri Rashford untuk penetrate barisan pertahanan Villarreal. Bila dah penetrate, mereka akan cuba untuk crossing ataupun cutback masuk dalam kotak penalti, mencari Edinson Cavani ataupun Bruno Fernandes. Tetapi pada ketika itu barisan pertahanan Villarreal dah terlalu compact dan dah menutupi segala ruang, dan barisan pertahanan Villarreal dengan mudahnya boleh clear bola-bola yang dihantar oleh Rashford, Greenwood ataupun Luke Shaw ataupun Wan-Bissaka ke dalam kotak penalti pasukan Villarreal ketika itu. Tetapi Manchester United tetap nak guna corak permainan yang sama. Mereka still guna untuk masuk ke belah kanan, masuk ke belah kiri sampailah habis masa tambahan. Padahal benda tu tidak memberikan apa-apa hasil. Daripada first half lagi MU dah cuba buat benda tu, tetapi pertahanan Villarreal ni sangat-sangat compact, sangat-sangat padu, sangat-sangat disiplin, dengan mudahnya boleh patahkan apa yang pasukan MU cuba buat. Jadi taktikal yang sama diguna pakai. Sepatutnya dah jumpa ataupun dah tahu yang taktikal tersebut tidak boleh diguna pakai. MU sepatutnya lebih bermain dengan open, iaitu mereka sepatutnya cuba untuk masuk ke bahagian tengah ataupun cuba shoot daripada jarak luar kotak penalti dan sebagainya. Tetapi tidak, mereka still guna cara yang sama untuk masuk ke kanan, masuk ke kiri. Saya pun tak faham sebab apa MU mengekalkan corak permainan yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan, Rashford dan juga Greenwood di bahagian kanan dan juga bahagian kiri MU semalam memang tak menjadi langsung. Performance mereka berdua sangat teruk, terutamanya Greenwood dan Rashford. Apabila mereka dapat bola, mereka cuba nak dribble, mereka cuba nak kontrol, tetapi dengan mudahnya Rashford tu kena kawal oleh Jimmy Floyd, seorang player Tottenham dulu kan. Memang dengan mudahnya Floyd tu patahkan serangan ataupun dribble yang cuba dibuat oleh Rashford. Memang tak bergerak langsung Rashford belah kiri, walaupun pada awal-awal tu adalah beberapa percubaan ataupun dribble yang menjadi. Tetapi sepanjang perlawanan, Jimmy Floyd tu memang jaga Rashford dengan sangat-sangat baik. Begitu juga dengan Greenwood di bahagian kanan. Apabila left back Villarreal memang jaga Greenwood dengan sangat-sangat baik. Saya tak boleh nafikan memang Villarreal punya defense memang sangat-sangat compact pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka, yang kelemahan MU paling ketara lah, apa yang saya nampak. Okey, saya masuk apa yang saya suka tentang MU pada perlawanan semalam. Yang pertama, saya suka bagaimana mereka berjaya dominate dan juga menguasai perlawanan daripada half space sampailah final third Villarreal. Cumanya paling lemah MU apabila mereka berjaya kuasai perlawanan ni adalah mereka buntu dan juga gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Apabila final pass yang dilakukan senang di-intercept dan juga di-clear oleh
pemain-pemain Villarreal. Itu ialah yang saya suka tentang MU, bagaimana mereka dominate bahagian tengah dan juga di bahagian final third Villarreal. Tetapi daripada segi final passing dan juga cutback dan sebagainya, closing dan sebagainya, memang membuktikan yang MU punya kualiti passing dan juga finishing memang sangat-sangat lemah pada perlawanan semalam. Okey, kita pergi kepada pasukan Villarreal. Apa yang saya suka tentang Villarreal? Yang pertama, Villarreal daripada awal sampai habis, selepas dapat gol yang pertama, mereka memang bermain dengan bertahan. Memang mereka target penalti ataupun mereka target 1-0 sahaja pada perlawanan semalam. Tetapi mereka terkejut selepas MU berjaya menyamakan kedudukan. Selepas MU berjaya menyamakan kedudukan tersebut, Villarreal memang bermain dengan full defending, yang mana mereka tak menyerang, mereka tak cuba nak counter attack dan sebagainya. Selebihnya memang mereka sangat-sangat compact di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah. Itulah punca utama MU gagal nak penetrate bahagian defense mereka. Sebab apa? Sebab pertahanan Villarreal ni sangat compact, sangat disiplin dan sangat penuh di dalam kawasan kotak penalti. Jadi bila MU cuba nak supply bola dalam kotak penalti, pertahanan Villarreal ni dengan mudahnya boleh clear bola tersebut. Itu yang saya suka. Mereka ada objektif, mereka ada target yang mana mereka cuba untuk seri dan bawa kepada penalti, ataupun mereka cuba untuk menang 1-0 dengan cara bertahan. Yang mana bertahan mereka ni memang berdisiplin, memang sangat-sangat menjadi, yang mana kita tahu pertahanan yang diketuai Villarreal adalah gandingan Raul Albiol dan juga Pau Torres, yang mana dua centre back ni memang paduah di bahagian tengah, dicampur pula dengan full back mereka iaitu Jamie Floyd dan juga left back Villarreal, lagi-lagilah padu di bahagian pertahanan. Itu yang saya suka tentang Villarreal yang paling ketara. Memang defend mereka tu padu gila. Yang kedua yang saya suka tentang Villarreal adalah kecekapan goalkeeper mereka iaitu Rulli, selepas berjaya menafikan sepakan penalti David De Gea. Walaupun kita tahu penalti tu memang sangat-sangat intens sampai 11 penalti diambil mai kat De Gea tak gol sebab Rulli tu berjaya tepih jadi memang Villarreal patut berterima kasih kepada goalkeeper mereka sebab berjaya tepih sepakan penalti David De Gea pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang Villarreal ni adalah tentang Gerard Moreno. Gerard Moreno ni memang seorang striker yang pandai positioning, pandai cari ruang kosong dan pandai lepaskan diri daripada kawalan ataupun marking defense. Yang mana gol pertama Villarreal tu memang Gerard Moreno ni lari daripada marking Eric Bailly. Eric Bailly tak sedap sebab Raul Albiol pun dia jaga, Gerard Moreno je jaga. Last kali Gerard Moreno ni lari daripada Eric Bailly tu. Gerard Moreno ni berjaya cari ruang kosong dan menempatkan position dia di hadapan Eric Bailly dan berjaya mendapat hantaran untuk menjaringkan gol pertama Villarreal. Itu yang saya suka tentang Villarreal. Yang kita masuk kelemahan Villarreal. Villarreal pula, kelemahan mereka memang mereka tak attack langsung MU pada perlawanan semalam. Bukan kata tak attack langsung, maksudnya memang daripada segi gerakan menyerang tu memang kurang. Memang kita nampak Villarreal ni sepenuhnya macam parking bus dan juga sangat compact di bahagian pertahanan. Memang satu pasukan yang bertahan gila-gila, boleh saya katakan. Daripada segi kreativiti di bahagian midfield ataupun counter attack, memang Villarreal ni lemah. Mereka tak boleh nak lakukan counter attack dengan laju sebab mereka tak memiliki pemain yang boleh lari laju dan sebagainya Tu sebab bila kita tengok, bila Villarreal nak counter attack, kita boleh nampak pertahanan ataupun midfield MU dah mula cover balik kesilapan mereka ataupun bola yang mereka terlepas. Dengan mudahnya mereka berjaya patahkan counter attack yang cuba dilakukan oleh Villarreal. Sebab Villarreal tak ada individu kualiti yang boleh buat counter attack dengan sangat-sangat laju. Itu apa yang saya nampak lah. Secara rumusannya, pada perlawanan semalam, MU sepatutnya dah boleh menang dengan mudah pada perlawanan semalam jika mereka ubah sikit je taktikal dan juga corak permainan. Daripada nak penetrate belah kanan ataupun belah kiri, mereka cuba untuk shoot jarak long kotak penalti ataupun long range, kemungkinan besar mereka dah boleh jaringkan gol. Mereka ada player seperti Paul Pogba, Bruno Fernandes, Rashford yang boleh shoot jarak long kotak penalti, tetapi mereka still nak cari target man iaitu Cavani. Buat apa tak boleh nak jadikan gol pun. Jadi memang perlawanan semalam kesilapan MU sendiri sebab bawa game sampai sepakan penalti. Masuk saja sepakan penalti, faham-faham penalti ni orang panggil luck. Walaupun latihan memang banyak, tapi kalau kata tak masuk lah tu memang paling ketara. Dan kelemahan MU paling ketara lagi adalah daripada segi pencaturan pemain, yang mana Ole dah tahu dah Villarreal dah penat, tetapi dia bawa masuk Daniel James lambat, yang mana dia bawa masuk waktu 4 minit lagi masa tambahan nak habis. Padahal 90 minit tu dia boleh tukar player dah bagi jadi lagi laju game. Tetapi
dia still nak guna player yang sama. Padahal kalau bawa masuk player yang lagi laju, kemungkinan besar MU boleh ubah kedudukan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.